Alhamdulillah, insya-Allah kita akan sambung semula, masih lagi pada soalan kertas 2, iaitu as-soalus tsani, tetapi di soalan jim. Soalan jim ni, soalan jim. Okey, soalan jim. Anak-anak kena ingat, bila jawab kertas 2 as-soalus tsani, pastikan anak-anak semua nampak soalan alif pemahaman, ada 7 soalan. Soalan ba ta'birat, ta'bir satu perangan pendek berdasarkan taujihat, atau panduan-panduan yang telah diberikan, berpandu, maknanya karangan yang berpandu. Dah ada petunjuk-petunjuk perkataan yang kita berguna untuk jadikan satu takbir yang pendek, satu perenggan 30 perkataan untuk ba. Kemudian akhir sekali dalam soalan as-tsani jim, yang ni kita nak fokus sekarang. As-soalus tsani jim, ia berkaitan dengan kata-kata hikmah. Jadi bila sebut soalan jim, as-soalus tsani jim, pastikan dalam minda dan hati anak-anak pelajar semua telah pun ada apa dia? Iaitu untuk soalan bahagian jim, as-soalus tsani jim, jawapannya hanya fokus kepada pengajaran daripada kata-kata hikmah, iaitu sebanyak 2 pengajaran sahaja daripada kata-kata hikmah yang diberi dalam 2 ayat. Itu sahaja, tak perlu fikir nak panjang-panjang, sebab markahnya hanya 4 sahaja. Ni 4 markah. Sekiranya 2 ayat yang antum tulis itu merujuk kepada pengajaran, iaitu antum kena tulis 2 pengajaran berdasarkan kata-kata hikmah yang diberi, yakni selepas daripada arahan dia isyrah, syarah. Walaupun dia kata syarah, sebenarnya tuliskan sahaja 2 pengajaran. Al-hikmah, kata hikmah. Al-atiyah berikut. Mana hak duk bawah tu yang ada pembuka kata dengan penutup kata. Ni, dia akan tulis macam itulah dalam perkataan sebenar pun macam ni lah. Walaupun dia kata syarhan wafian, dengan keterangan yang wafian, yang lengkap, yang penuh, maka di sini hak dia naknya hanya 2 ayat sahaja. 2 ayat yang menyatakan tentang pengajaran kepada hikmah yang dinyatakan dalam soalan tersebut. Di bawah arahan ni, di bawah arahan ni, arahan isyrah, di bawah arahan tu kata-kata hikmah ni. Berdasarkan kata-kata hikmah ini, antum dikenaki tuliskan 2 pengajaran. Itu saja. Sekiranya 2 ayat yang antum tulis ni tidak ada sedikit pun kesalahan nahwu, antum akan dapat markah penuh 4/4 ni, 4/4. Tapi kalau 2 ayat ni terdapat kesalahan nahwu, sama ada 1 ke, 2 ke, 3 ke, maka 1 markah ditolak untuk kesalahan nahwu. Antum akan hanya dapat 3/4 sahaja. Maknanya paling kali berpegang untuk soalan jim, antum akan pastikan antum dapat 3 ni daripada 4. Kemungkinan akan ada kesalahan nahwu lah, maka antum akan dapat 3 daripada 4. Tapi seboleh-bolehnya antum jangan buat kesalahan nahwu supaya antum dapat markah 4/4. Okey, itu bendanya bila soalan as-tsani, soalan tsani kertas 2 jim. Apa yang mesti ada dalam minda, dalam hati antum? Ini soalan yang berkaitan dengan 2 pengajaran. Nak tulis apa? Nak tulis 2 pengajaran. Tentang apa? Tentang kata hikmah yang diberikan dalam soalan. Kat mana? Di bawah arahan dia tu ada kata-kata hikmah yang ditulis dalam bentuk. Antum pun tulislah sebelum antum nak jawab. Ni garis tepi dia dalam kertas soalan tu. Okey, nombor jim tu letak di luar. Di bawah daripada soalan atas tu soalan ba kan. Soalan ba dengan soalan jim dalam selai. Selai muka surat. Kertas jawapan antum. Soalan ba dengan soalan jim, selai muka surat. Tak apalah, buat di atas separuh, di bawah separuh.
Lepas tu soalan alif tu selah muka surat kertas jawapan. Sebenarnya selah ya soalan alif tu. Tak perlu panjang-panjang pun. Ya, maknanya selang sebaris. Tak perlu nak sampai guna sampai 2-3 lal. Jadi maknanya peruntukan untuk jawapan soalan sani ni 2 muka surat je. Muka surat pertama tu soalan alif, habis alif sampai jim, nombor 1 sampai nombor 7. Okey, lepas tu soalan helaian kedua tu bagi muka surat 2 tu soalan helaian kedua lah. Jangan buat di belakang dia. Untuk saya jawab di belakang. Terus pergi pada helaian kedua. Soalan di atas tu soalan salibah, lepas tu di bawahnya jim. Okey, buat separuh di atas tu jawapan untuk ba, separuh di bawah tu untuk jawapan jim. Tak payah campur dengan soalan 3, soalan 4 di helaian yang lain. Okey. Jadi anta pun nak start jawapan jim, ni garis tepi tu dah ada, dah siap dah. Anta tulis jim tu, nombor jim di luar garisan. Okey, anta pun cara nak tulis jawapan macam mana? Anta pun buka pembuka kata, tuliskan kata-kata hikmah tu. Fastabiqu. Di sini tulis fastabiqu khairat. Tulis jangan salah eja. Salah eja tulis bagaimana dalam atas soalan fastabiqul khairat. Awak ibu ustazah ni pendek kecil. Anta tulislah penutup kata. Anta pun tulislah pengajaran pertama. Okey, selang 2 baris boleh, selang sebaris boleh sebab kertas tu banyak. Kita pun tulis pengajaran pertama, nombor tu duduk dalam, nombor jawapan duduk dalam. Okey, ni nombor soalan jim di luar garisan, nombor jawapan tu di dalam. Okey, nombor 1. Apa kita punya pengajaran dia? Untuk memudahkan, tidak memberatkan untuk nak menghafal. Anta pilih perkataan yang boleh digunakan untuk semua kata-kata hikmah. Apa-apa kata hikmah kan boleh guna hak tu je. Maknanya untuk membantu pada pelajar yang tak mampu nak menghafal banyak-banyak. Jadi anta guna kalimah yang sama je. Iaitu penting tu je lah. Iaitu kalimah yang mari apa-apa kata hikmah pun tu lah jawapannya. Cuma tukar kepada perkataan yang menjadi subjek dalam kata-kata hikmah. Okey. Kalau fastabiqul khairat ni subjeknya apa? Subjeknya ialah al-khairat. Tu je yang kita kena tahu. Ni al-khairat. Ni subjek dia. Al-khairat ni subjek dia. Jadi bila antum nak start tulis 2 pengajaran, antum kena balik di dalam kata-kata hikmah yang diberi tu apa subjek dia. Macam ni fastabiqul khairat ni ayat Quran. Subjek dia mana? Subjeknya al-khairat. Mazak. Yang ni je yang antum kena faham, kena tahu. Atau mana pun tak apa. Cuma hak baiknya tahu makna al-khairat ni kebaikan. Okey, yang tu je yang antum kena tukar. Yang lain ayat dia serupa, kalimah dia sama je, tak ada beza pun. Okey. Hak paling mudah. Anta buat perkataan yang boleh diguna dengan semua kata-kata. Contohnya, okey, kita pun ambil inna sesungguhnya. Okey, yang ni hak ni rujuk kepada kata-kata hikmah yang ada dalam hikmah yang diberi. Apa kalimah yang menjadi subjek? Okey, anta pun tulis al-khairat. Tu je hak ubah. Hak merah ni jangan kena ubah. Merujuk kepada kata-kata hikmah yang diberi, sebab kita tak tahu apa dia kata hikmah yang diberi pada kita nanti. Okey, ayat tu je kena ubah. Hal lain tu cuba inna ni sama je, kena datang pun sama inna. Dia ubah ni innal khairat. Kalau khairat, kalau masyarah, kalau al-jiran, al-jar, kita tengok pada apa yang diberi pada kata-kata hikmah. Okey, innal khairat, ejaan jangan salah, tengok serupa ya. Sesungguhnya okey, cuma bila anta nak tulis ayat dia, okey, biasalah kita wayak dalam dengan belajar dia, perkataan-perkataan yang melengkapkan ayat, iaitu kita menggunakan kalimah khabar. Khabar ni kau dia cerita yang pendek menggunakan kata sifat. Paling mudah anta guna perkataan kata sifat supaya anta tak perlu nak fikir banyak ayat, banyak perkataan untuk melengkapkan ayat. Okey, kat sini kita biasa
untuk pelajar tingkat 5 ni, kata sifat yang sesuai dengan tahap kita ialah perkataan muhimun. Ni kalau hak hitam ni maknanya anta boleh guna untuk semua. Cumanya bila muhimun ni penting. Muhimun ni penting. Cuma bila anta nak ambil, nak guna, kalau sini dia kena rujuklah. Sini muzakkar ke muannas. Okey, muannas. Bila muannas, apa anta kena buat? Anta kena tambah ta marbutah, dia jadi muhimmatun. Tu je perubahan yang berlaku. Jadi hak merah-merah ni perubahan yang anta kena buat. Kalau sini muzakkar tak payah tambahlah muhimmun. Kalau sini muannas anta kena tambahlah jadi muhimmatun, tu je. Supaya ayat ni jangan nampak pendek sangat, anta pun tambahlah. Penting kepada siapa? Tambahlah sikit supaya tidaklah nampak debek sangat ayat kita tu ataupun tulislah fi hayati, dalam kehidupan manusia. Semua manusia tak kira agama memang nak kepada al-khairat, kebaikan. Tak kiralah muamalah yang apa saja, yang sebab semua dalam kata-kata hikmah ni berkaitan dengan apa yang menjadi keperluan dalam hidup manusia, yang menjadi kepentingan, apa yang penting dalam manusia, kebaikan, pergaulan yang baik, jiran, kemuliaan, yang berkaitan dengan kepentingan itu semua penting dalam kehidupan manusia. Okey, ni ayat pendek je. Satu pengajaran. Mari hak lain pun ayat inna kepada dia dalam ni. Okey, yang ini sama je. Cuma kalau anta rasa Allah debek je, anta buatlah biar jadi panjang sikit. Antara cara nak panjangkan ayat yang sama juga, cara nak panjang, anta tambahkan khabar ni, cerita ni biar jadi 2. Muhimmatun buat mari muradifnya. Ayat yang sama ayat yang sama ni. Okey, nak panjang sikit, kita pun tulis nombor 1 nombor 1 ni kita pun tulis inna sesungguhnya al khairat, kebaikan itu. Okey, muhimmatun wa dururiyatun. Tambah wa. Nak suruh panjang, kita tambah wa tambah apa? Muhimmatun tambah wa, dan kita tambah lagi kata sifat dururiyun. Asalnya dururiyun. Okey, bila kita jadi wa ni oleh kerana muannas, dua-dua muannas lah. Dururiyatun, muhimmatun wa dururiyatun. Tambah ta, dia mengikutlah. Wa ni dia mengikut, sini muannas, sini pun muannas. Untuk siapa? Dalam hayatin nas, kehidupan manusia. Okey, nak tahu lagi jami'an, keseluruhannya. Semua manusia lah, jami'an kepada seluruh manusia. Nak suruh ayat tu tak nampak lekeh dak kak, kita tambah-tambahlah. Nak suruh ayat tu lebih nampak, kita kata apa? Lebih nampak tidaklah ayat debek sangat nampak standard tingkatan 5 lah, budak pelajar tingkatan 5 punya ayat. Okey, jami'an, keseluruhan manusia Okey, beres. Tu satu pengajaran. Dia nak 2. Markahnya ni 2 markah. Selagi 2 markah. Sebab tu jangan buat pendek sangat, sebab 2 markah. Bila 2 markah tu, biarlah ayat tu agak standard sikit lah. Jangan pendek doa sampai sini je. Innal khaira tu muhimmatun, tak lebih sangat. Nak bagi markah 2 pun tak tergamak juga. Biar adulah sikit panjang. Dia sesuai untuk dapat markah 2. Satu pengajaran. Okey, selang sebagai pengajaran yang kedua. Okey, pengajaran yang kedua, kita cari ayat yang boleh digunakan untuk semua kata-kata hikmah, cuma ubah sikit-sikit. Okey, pengajaran yang kedua. Hak merah tu maknanya hak kita boleh ubah. Okey, pengajaran yang kedua, man ni barang siapa, arada, no, man arada, barang siapa no. Ni ayat canggih sikit lah. An ya'isha,
untuk hidup. Kalau nak pendek ke, untuk buat pendek lah. Man arada, siapa yang berkehendak akan kehidupan hayatan sa'idah, kehidupan yang bahagia. Ni ayat mudah sikit, tak pada an-an lah, boleh lah kau. Tu gaya uslub ayat. Okey, sa'idatan, hayatan sa'idatan. Barang siapa yang nak hidup bahagia, fa'alaihi, maka wajib atas dia. Tak kira lah siapa-siapa. Fa, maka alaihi, wajib atas dia. Ni ayat rekah ni, tak payah nak belit-belit. Fa'alaihi, wajib atas dia siapa ni? Orang ni. Siapa-siapalah. Wajib atas dia apa dia? Ayat ni boleh guna lah untuk siapa-siapa, untuk mana-mana kata-kata hikmah pun. Iltizaman. Iltizaman ni maksudnya biasakan, melatihkan diri dia, membiasakan diri dia. Tak ada al. Iltizaman. Fa'alai ke atasnya iltizaman, dalam keadaan membiasakan diri dia tu bi khairat. Bi ni ayat biasa, sambungkan dengan apa yang terdapat dengan ni pak mula-mula tadi ni, subjek ni. Kalau khairat kat bil khairat, sambunglah bil khairat dengan kebaikan-kebaikan. Dengan kebaikan-kebaikan. Tak kira lah kalau dengan muamalah muasyarah hasanah, dengan al-jar, dengan al-usrah, sambung je bil khairat dengan kebaikan-kebaikan. Ni pun dah panjang dah, cukup dah sini. Kalau nak tambah lagi, tambahlah dengan kata sifat al-kasirah yang banyak. Kebaikan ni janganlah sikit-sikit, biar banyak. Muamalah hasanah, muamalah yang baik. Al-khairat kasirah, kebaikan-kebaikan yang banyak. Biar tambah sikit di sini kataan al-kasirah. Ustazah padan sikit deh. Tambah sini bil khairati, iltizaman bil khairati. Khairat ni ambil merujuk kepada subjek. Kalau khairat. Nah, tengok pada hak ni, kena ingatlah ni perkataan ni kena ingat rujuk pada apa yang ada dalam kata-kata kalimah, biar sesuai. Al-kasirah, yang banyak. Okey, cukup lah. Dapat dah 4 markah dengan syarat tak ada kesalahan nahwu. Tapi kalau ada kesalahan nahwu walaupun satu, tinggal 3 lah markah kita. Dia tolak 1 markah walaupun kesalahan nahwu tu 1 je. Maka 1 markah dia tolak. Sama ada salah 1 ke nahwu tu 2 ke 3 ke 4 ke, 1 markah ditolak. Sayanglah kalau ada ayat comel dah salah nahwu tinggal 3. Jadi berhati-hatilah supaya tidak berlaku kesalahan nahwu. Okey, setakat tu dulu.